Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Hamba-hambanya yang benar-benar rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang jauh daripada sifat yang mana sentiasa menginginkan ketamakan dalam hal-hal keduniaan. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan begitu. Kita Allah golongkan dalam golongan orang yang sentiasa rasa kecukupan, qanaah. Hati yang dicampakkan dengan rasa kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sifat yang sentiasa melihat dunia dan mencari-cari kesempurnaannya, lalu bertemulah dia dengan kekecewaan. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli nikmah. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, di malam Sayyidul Ayyam Yaumul Jumu'ah. Penghulu bagi segala hari, hari Jumaat, perbanyakkan selawat pada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kepada yang dah bersiaran pada malam ni, alhamdulillah. Kepada yang baru mengikuti pengajian, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Teruskan sebarkan pengajian ini kepada yang masih tidak dapat lagi. Mungkin dengan anda sebarkan membantu banyak yang masih mencari mungkin. Tentang apa ni? Kita mengaji tentang apa ni? Kita mengaji tentang kehidupan. Kehidupan ni perlu dikaji kerana ia melibatkan cara hidup dan pegangan. Bertepatan dengan dalil surah Al-Alaq ayat 1, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa, allazi khalaqa. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Bila sebut kejadian, maknanya termasuklah kehidupan ini kejadian, makhluk. Mestilah kita menguasai kehidupan ini dengan mampu melihat dengan sifat kekuasaannya. Bila kata bismi rabb, itu dengan nama Allah. Bila sebut nama Allah, baca hidup ini dengan nama Allah. Tuan-tuan dan jemaah yang dimuliakan Allah SWT, sekiranya kita hidup ini, di dunia ini, kita tak mampu hidup dengan nama Allah, maka kita belum hidup, kita mati, tuan-tuan. Tak usah bicara tentang tips, tak usah bicara tentang psikologi, tak usah bicara tentang kaedah-kaedah, apa benda kaedah sekalipun. Kalau tidak bermula dengan Allah, tidak nampak kekuasaan Allah, tidak mampu menyerapi tentang Allah, maka dia belum hidup. Dan dia tidak akan mampu menghargai kehidupan ini. Yang dicari-cari itu adalah perkara yang tiada. Jadi, kita sedang mengaji tentang kehidupan. Kehidupan itu membawa kita kepada kebesaran Allah. Wa rabbaka fakabir. Kenapa kita kena kaji ni? Sebab nak rasa kebesaran Allah, tuan-tuan. Nak rasa kebesaran Allah ni, kena kaji kehidupan. Ini tuntutan. Ini yang Allah suruh. Mengaji tentang pengajian akidah tauhid, itu satu kewajipan. Kewajipan juga mengaji tentang kehidupan untuk merasakan kebesaran Allah. Kajian hasil daripada pengajian akidah tauhid, itu digabungkan dalam kehidupan. Dan pengajian kehidupan menggabungkan perbahasan tentang akidah dan tauhid. Tauhid akidah. Kemudian pembersihan hati, tasawuf.
Tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Perbetulkan niat. Mudah-mudahan kita lakukan ini semua kerana Allah SWT. Baik. Bila sebut tentang akidah, itu simpulan. Bila sebut tentang tauhid, itu menyatukan segala simpulan tadi dalam satu simpulan yang kukuh. Yang satu, terasnya hanya kepada Allah. Tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tauhid, akidah, penggunaannya 24 jam. Selagi nafas, selagi hayat di kandung badan. Maka yang memegang kehidupan itu iman, tuan-tuan. Akidah, tuan-tuan. Tauhid, tuan-tuan. Pengajian tentang fiqh, tentang syariat, iaitu pelaksanaan tentang Islam, itu ada waktu dia. Pelaksanaan tentang solat ada waktu dia. Wajib belajar. Taharah, wajib. Zakat, wajib. Tapi bila kita nak bayar. Haji, wajib bila kita nak menunaikan haji. Puasa, wajib ni, nak puasa ni. Itu fiqh Ramadan, fiqh. Fiqh, iaitu kaedah pelaksanaan pada waktu tertentu, tu wajib. Maka kalau tak ada kaedah pelaksanaan, tak mampu melaksanakan. Ada waktu tertentu, kaedah tertentu, perbahasan mazhab-mazhab, khilafiyah hanya. Itu juga kewajipan. Sebab tu Al-Imam Ghazali rahmatullah Hujjatul Islam meletakkan wajibal wajib. Tadi wajib. Wajib bagi segala kewajipan. Itu akidah, tuan-tuan. Lepas pada contoh tentang Ramadan, tentang saum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apakah di sebalik syariat puasa? Syariat ni, puasa ni syariat ke? Ya, syariat. Wajib belajar? Wajib. Belajar perkara yang membatalkan dia, belajar syarat-syarat sah puasa. Ni ustaz-ustaz semua, para asatizah mula nak buka balik pengajian tentang fiqh Ramadan, fiqh saum. Kan? Kalau rujuk buka page mufti wilayah dah ada cerita dah bab fiqh ni. Tapi di sebalik kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Takwa ni tuan-tuan cerita tentang apa? Mudah-mudahan lepas kamu puasa, kamu hidup kamu yang umur 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun hidup tu takwa. Sebab puasa bukannya 30 tahun, tuan-tuan. Puasa sebulan je. Hebat puasa pun sebulan. Nabi pun tak benarkan kita puasa sepanjang hayat. Tak boleh. Kalau nak terror hebat pun puasa Nabi Daud AS. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ada pun nak puasa juga, Nabi kata ada yang jelas. Apa ada? Nabi bagi wasiat. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15. Tarikh Hijrah. Itu wasiat tu. Siapa boleh amalkan, silakan. Solat witir, solat duha, puasa 3 hari setiap bulan. Tak ada sepanjang hari kita puasa, sepanjang hidup. Tak ada. Tapi takwa ni sepanjang waktu. Apa tu takwa? Tu, ittaqullah. Khutbah khatib ni, besok ni khutbah. Ittaqullah, rukun khutbah. Ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Takutlah Allah. Hidup kena takut Allah. Macam mana nak takut Allah kalau hidup takut-takut banyak? Macam mana? Ini yang kita nak bina, tuan-tuan. Mengaji apa ni? Mengaji nak bina lah keyakinan. Setiap malam, anda duduk dalam pengajian setiap hari. Apa dapat? Dapat ketakutan. Allah campakkan ketakutan itu. Anda bukan sekadar dapat amalan yang nak beramal saja. Nak 1000 kali, 2000 kali, apa amalan yang syar'iyah nampak pada jasadi. Tapi amalan yang lebih besar, yang mengawal jasadi, itu amalan yang bersifat ruhi, qalbi. Anda dapat satu sifat keyakinan. Yang mana sifat ini hanya dapat bagi orang yang istiqamah di dalam pengajian yang menuntut kepada kefahaman. Istiqamah dia. Sebab apa dia? Dia tahu natijah kepada pengajian ini apa? Ni, nak bina kesepaduan. Kesepaduan, kesatuan. Supaya hidup tiada lagi keraguan, kepincangan. Solat dah 10 tahun ragu lagi. Puasa dah 10 tahun ragu lagi. Nampak? Hidup kita dah lama hidup pun masih ragu lagi. Allahu Akbar. Sedangkan keraguan ini mesti diselesaikan. Kalau tidak, segala perbuatan kita sia-sia, tuan-tuan.
Baca Al-Quran 30 juzuk tapi masih ada keraguan, sia-sia. Kerana Al-Quran hanya terpakai bagi orang yang tiada keraguan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi. Ini kitab tiada keraguan, hanya bagi orang yang bertakwa. Selagi belum capai tahap ketakwaan, selagi belum hilang keraguan, Al-Quran tiada artinya dalam kehidupan. Sekadar bacaan. Nampak tidak? Ini bagi yang baru mengikuti. Bagi yang dalam mengikuti pula, ke mana hala tuju ni Ustaz? Ke mana hala tuju pengajian ni? Pengajian ni adalah hala tujunya adalah membina keyakinan dalam hati. Membina kesepaduan dalam hati. Membina satu keadaan sifat yang sentiasa berpegang kepada yang benar. Menghancurkan segala kebatilan. Menghilangkan segala keraguan. Melalui apa? Perbahasan yang kita bincangkan. Tidak adalah timbul istilah belajar dengan kegagalan. Tak ada, tuan-tuan. Mungkin ada kata kita kena belajar pada kegagalan, barulah kita tahu erti manisnya kejayaan. Siapa suruh gagal? Belajar daripada dengan kebenaran, belajar daripada halal dan haram, larangan dan suruhan, supaya anda tidak gagal. Habis Ustaz, kalau dia bercerai, itu kesilapan. Belajar balik. Tak ada erti kegagalan bagi orang yang beriman sebenarnya. Tak ada belajar-belajar dengan kegagalan, tuan-tuan. Hidup tidak menganjurkan kegagalan. Islam datang membawa kejayaan. Bilal melaungkan azan, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mana ada gagal? Mana ada istilah gagal? Terpekik-pekik ni Bilal dah keluar-keluar urat. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan, mari menuju kejayaan. Diserunya 5 kali, 5 waktu sehari semalam. Ada kata, tak apalah, gagallah dulu, nanti belajar balik. Ada? Tak ada. Inilah Islam. Islam tidak membawa kepada kegagalan. Islam tidak mengajar kita tentang kekecewaan. Islam tidak mengajar kita tentang kerosakan. Siapa yang mengatakan Islam agama itu membawa kerosakan, itu bukan Islam, itu bukan agama. Pakaian mungkin agama, tetapi tidak beragama. Sebab buat kehancuran. Agama bukan buat kehancuran. Habis Ustaz, kalau kita tak payah pakai serban ke jubah, hancur lagi. Sebab apa? Memang mirip-mirip hancur, memang kebanyakan macam tu nanti. Walaupun yang berserban berjubah tidak menjamin tidak hancur. Sebab ini melibatkan dalaman dan luaran. Kedua-duanya mesti sepadu. Dia panggil kesepaduan. Jelas. Sebab itunya mengaji kena tahu alat tuju. Nak mengaji sesuatu kena tahu alat tuju ke mana. Barulah tidak hanya mengisi masa lapang di malam-malam hari. Tak adalah isi masa lapang disebabkan hidup tak keruan. Isi masa lapang, kurang-kurang mengaji. Tak ada kurang-kurang mengaji, tuan-tuan. Kena mengaji sungguh-sungguh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada istilah kegagalan, tiada. Tak ada Ustaz, tak ada. Tak ada Ustaz. Ya. Gagal dikait dengan rugi, betul? Kalau begitu surah Al-Asr silaplah sebab Allah bagi jaminan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Demi masa semua manusia rugi. Rugi itu gagal lah. Rugi. Gagal lah kahwin lagi. Rugi ya. Kahwin-kahwin cerai. Contoh gagal. Gagal Ustaz. Yalah. Kalau lah pencerai itu bukan erti kegagalan. Bercerai sajalah kahwin. Jadi kena terima. Gagal. Alamak gagal. Kenapa gagal? Illal ladzina amanu. Beriman. Berimanlah. Oh, kena beriman ni Ustaz. Ni kata pengajian kehidupan ni. Kita dah jadi cacar merbah. Yang hak dia kata batil, yang batil dia kata hak. Perkara yang rosak dikatakan tak apa. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Belajar pada kegagalan. Nanti kita boleh bangkit balik. Tak ada tuan-tuan. Jangan bagi peluang kegagalan hinggap dalam kehidupan. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang yakin. Yakin. Iman itu sama dengan yakin. Orang yang yakin, orang yang melakukan dengan yakin dan dia sabar dan dia mengajak kepada kebaikan dengan kesabaran.
Orang begini, tiada istilah kamus kegagalan dalam hidup dia. Yang ada hanya cabaran, dia menempuhi cabaran, dia menempuhi kesusahan. Itu perjalanan kehidupan dia. Tapi berbicara soal gagal, tiada. Habis Ustaz yang dah melalui ini, jangan buat statement yang gagal. Jangan jadi punah sihat. Saya gagal Ustaz, saya belajar pada kegagalan. Bukan belajar, tu hukuman sebenarnya. Hukuman. Kita kena jelas dalam perkara kehidupan ni. Baru kita tahu nak melangkah kita ke mana. Setiap kesakitan, setiap kehancuran, kalau kena sakit, hukuman. Dan sedar. Sedar. Belajar dengan apa? Belajar dengan pengajian. Belajar dengan benda yang betul lah. Kehancuran, kesakitan, terduduk, tertiarap itu adalah kesedaran. Allah nak bagi sedar. Dan hukum dan sedar. Bangkit. Ba'id. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, manusia ini semuanya sedang tidur. Ketika di barzah, mati dia akan bangun. Jadi bila kata ujian datang singgah kita, tertiarap, terjatuh, tersungkur, yang dinamakan gagal itu tadi, maka itu bukan belajar sebenarnya. Itu satu signal. Satu, dia panggil red call, panggilan merah. Bangkit, kom. Kalau kamu masih tak sedar dengan apa yang sedang berlaku, kamu masih lagi berada dalam keadaan begitu. Kamu mengundang kehancuran. Bukan gagal lagi dah. Hancur. Hancur berderai, tuan-tuan. Sebab itu, dalam pengajian, sebab tu kita bercakap, sebab kita kaji. Signal, satu tanda, sign itu tanda lah, satu tanda. Tanda daripada satu perkara yang berlaku dalam hidup kita ini yang membawa kepada kesakitan, membawa kepada keadaan yang azab, membawa kepada itu sebenarnya satu tanda untuk kita bangkit sedar. Keluar daripada sikap yang buruk itu untuk kamu belajar kepada sikap yang benar. Itu sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tiada istilah belajar dengan kegagalan. Tak ada. Tak ada. Tak ada istilah belajar dengan kegagalan. Kegagalan itu sebenarnya dalam orang beriman tiada. Oh tak ada ya Ustaz? Ya. Orang iman, orang Islam ini, dia percaturan hidupnya terang-terang halal dan haram. Dia tak ada istilah nak cuba-cuba. Tak ada. Yang mana halal, yang mana haram. Yang ragu, tinggalkan. Kan Nabi ajar. Consider dosa itu satu kesalahan. Jangan buat. Pahala itu satu suruhan. Sila buat. Kewajipan, satu tuntutan. Jangan tinggal. Clear? Anda keluar daripada cabang ini, itu cerita tadi, gagal-gagal tadi. Kena belajar pada kegagalan, kena belajar pada kegagalan. Hidup tak ada try and error. Tak ada nak cuba-cuba, tak ada. Sungguh-sungguh. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang berlaku itu qadar Allah, takdir Allah untuk kita sedar. Menyedarkan diri. Dah sedar, apa nak buat? Masuk kelas pengajian lah. Nak tunggu apa lagi? Allah bagi hantam satu kali COVID ni, ulang tahun ni. Ulang tahun COVID ni, ulang tahun PKP. Kita melancarkan apa? Perintah kawalan perasaan. Ini lagi dah. Tadilah 18. Semalam 17 hari bulan. Allah takdirkan sehari sebelum PKP. Allah takdirkan sahabat saya, Cik Badul Hisham. Dia buat jumpa saya bersamahah. Dato' Haji Yusof. Mufti Negeri Sembilan. Sehari sebelum tu tuan-tuan, jumpa. Besoknya, total lockdown. Total lockdown bermulalah episod yang panjang tuan-tuan. Kan? Dia tu. Apa nak buat tentang musibah? Cari Allah lah. Dah ketika senang tak cari Allah. Dulu time susah cari senang. Dah senang jumpa, Allah susahkan balik. Dah tu nak cari senang lagi. Cari senang lagi. Silalah. Sekarang ni cari Allah. Setahun Allah takdirkan duduk dalam pengajian. Mengaji. Sampai bila? Sampai datang yakin. Sampai hidup tiada lagi keraguan.
Hidup tiada lagi persoalan. Hidup pandai membezakan mana hak, mana batil. Hidup boleh sense, boleh rasa. Dapat satu signal yang kuat. Ini kata-kata batil ni. Hidup macam tu tuan-tuan. Hatinya hidup. Daripada membezakan mana yang hak, mana yang batil. Allahu Akbar. Bila kata susah, kita kena cari Allah. Bukan susah itu membawa kita baru nak cari. Tidak, habis tu. Time senang kita lupa. Time susah, Allah bagi musibah COVID 1 tahun. Total lockdown tuan-tuan. Total lockdown. Mula-mula kita diuji tentang kesihatan. Boleh tahan lagi. Rupanya lebih besar ujian tu adalah ujian kebendaan. Tak boleh tahan, tak ada duit katanya. Maka mula berfikir tentang ekonomi, keadaan mencengkam. Ingatkan cengkam nyawa tu. Rupanya tak ada duit, lebih mengancam nyawa tuan-tuan. Ini yang berlaku. Maka kita pun renung, termenung kita. Banyak syarikat-syarikat gergasi tutup tuan-tuan. Syarikat-syarikat yang besar, yang kecil-kecil tak usah cerita lah. Yang besar-besar ni, yang giant-giant company, impact. Memberi kesan kepada kita belajar tentang apa? Itu satu wake up call. Satu peringatan dari Allah. Bukan kita nak belajar daripada kegagalan itu. Nak belajar ni dalam pengajian kita ni. Ni baru-betul belajar. Yang gagal-gagal tu satu kesedaran, signal. Jatuh, bangun, belajar. Jatuh, bangun, belajar. Jangan tengok lagi jatuh-jatuh tu. Belajar. Oh, tak belajar kita hari-hari. Tak belajar lah. Sebab tu jatuh. Orang kalau bawa basikal, dah elok bawa, kena jatuh. Tak jatuh lah kan. Habis tak mesti jatuh. Tak semestinya. Tak semestinya bawa tu jatuh. Kalau elok cara bawa dia, tak jatuh lah. Tengah belajar tu pun elok bawa dia, tak jatuh lah. Mungkin 1-2. Tapi taklah dengan jatuh dia pandai bawa basikal. Pandai bawa basikal sebab belajar lah tuan-tuan. Takkan sebab jatuh pandai. Kalau macam tu tak payah belajar, jatuh je lah. Okey, hari-hari semua. Hari kita belajar jatuh je. Belajar jatuh tuan. Ya, daripada jatuh ni lah kamu akan pandai bawa basikal. Oh, letih guru macam ni tuan. Sama dengan kehidupan. Hari kita nak belajar tentang kejatuhan kehidupan dia. Daripada kejatuhan inilah kita belajar untuk bangun balik. Di mana pengajiannya? Sebab tu banyak cerita karenah-karenah je. Tuan-tuan, bukan logik kan? Ni kita bincang bab akal ni. Malam ni saya nak sambung bab sifat ya. Saya nak sambung bab sifat tuan-tuan. Kegagalan kita, kesilapan kita adalah apabila buta melihat sifat. Salah letak sifat, mengaku pula sifat itu kita. Oh, bahaya. Ni bahaya ni tuan-tuan. Ni satu benda bahaya mengundang derita dan kehancuran yang nyata. Siapa tu? Kegagalan kita sebab gagal nak datang majlis ilmu lah. Tu gagal lah. Gagal menghadirkan diri. Kegagalan yang besar adalah gagal menghadirkan diri dalam kuliah. Contoh. Dia gagal menghadirkan diri untuk mengaji. Tu bersiap sedia nak gagal lah tu. Okay. Jadi, bukannya dengan jatuh itu kita belajar. Dah. Belajar dengan dasuk kelas. Dengar guru cakap. Pengajian. Jumpa orang berilmu. Cari kebenaran. Dengar. Ambil nota. Fokus. Itu. Ini tak belajar. Macam mana ni pandai bawa kereta ni? Saya belajar dengan aksiden. Okey. Ni kita ada kelas memandu kereta untuk jadi profesional. Okey. Pertama sekali kita kena aksiden dulu. Daripada situlah kamu akan jadi pelumba yang hebat. Ini guru mana pula mengaji? Walhal, seorang pemandu yang hebat, first sekali, safety. Jangan apa ni, brake, check dulu, belajar safety tuan-tuan. Mana ada belajar dengan aksiden? Aksiden tu buat kajian. Buat postmortem. Postmortem, tengok apa sebab. Oh, brake tak makan. Oh, brake tak makan. Check, okey, jalan pula tak balance, tengok, check. Oh, ini dia ada kesakitan ni. Dia buat postmortem. Bukan belajar daripada kejatuhan itu. Kena faham. Ini tak kadang-kadang kita duk belajar rumah tangga. Belajar dengan siapa ni? Ni. Dia ni belajar. Ni dia cerai 4 kali ni. Dia pakar ni bak rumah tangga. Belajar dengan orang macam tu. Buat apa? Minta maaf cakap tuan-tuan.
Ni belajar dengan orang yang jenis takut sangat ni. Dia memang dia tumpu kat isi dia seorang dia. Ni belajar dengan orang macam ni. Ni belajar dengan orang takut-takut. Ilmu dia mana? Ilmu. Faham? Di orang yang ada ilmu itu sebab tu kata kalau tak tahu bertanya dengan ahli. Jangan mencuba-cuba main sangka-sangka je hidup ni. Hidup bukan sangkaan. Allah dah kata dalam surah Al-An'am 116. Jangan kamu ikut sangkaan. Kebanyakan orang datang muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu daripada Allah SWT. Tidak lainlah mereka hanya mengikuti sangkaan semata-mata. Hati-hati. Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah SWT. Khair. Sebab itu, kalau kita lihat kaedah pengajian kita, kita ada kaedah dia. Pertama, kita kena kenal pasti kaedah. Bila ada kaedah, kita kuasai kaedah. Bila kuasai kaedah, kita kaji pula keadaan yang berlaku. Jelas tuan-tuan? Kita kaji keadaan yang berlaku. Bila kaji keadaan yang berlaku, kita counter balik keadaan tu dengan kaedah yang kita dah ada. Jelas? Sebab tu kita bawa kaedah, kemudian kita buat, dia panggil, kajian, yatafakaru, berfikir, ambil isu bawa. Sebab tu bawa kita banyak isu, bukan sekadar kita belajar dengan aduan, tak ada. Kita bawa, kemudian kita buat satu screening, kita buat satu taksiran, kita kaji kenapa benda ni berlaku. Kita buat tengok dengan ilmu yang ada, bukan dengan pengalaman yang ada. Jangan salah faham. Ni pengalaman banyak ni, bukan soal pengalaman yang banyak. Ilmu dia yang menentukan, yang membantu dia keluar daripada kekeliruan, kejahilan itu. Bukan pengalaman dia. Jelas. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Maka sidang jemaah yang muliakan Allah, kita berhenti dekat mana? Kita berhenti dekat bagaimana kita nak memahami sifat kehambaan diri. Boleh. Tentang bagaimana kita berhenti bahawa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tengok tentang diri ni tuan-tuan, apa tujuan tentang kaji tentang diri? Akal, qalbu, Allah bagi akal, Allah bagi jiwa. Allah bagi mata melihat. Tapi melihat apa? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda ini tuan-tuan untuk menyatakan kuasa Allah. Wallahi kuasa Allah tidak akan hilang. Tanda itu nak menyedarkan kita tentang kuasa Allah. Dan tanda itu sentiasa ada bagi orang yang berfikir. Berfikir dengan apa? Dengan hati. Khair. Maka tanda yang besar itu Allah letakkan pada manusia. Sebab tu dalam kajian surah Al-Alaq ayat 1, kemudian surah Al-Alaq ayat 3, Allah suruh kita, Iqra' wa rabbukal akram. Kemudian Allah suruh kita melihat bagaimana pada diri kita ini, Allah tiupkan roh, Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan. Qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Kerana apa? Sebab dia melihat pada yang mati, tidak melihat pada yang hidup. Tuan-tuan, pengajian kita pada malam ini, saya nak tekankan Allah. Bagaimana kita nak tekankan? Kita buat murajaah. Yang pertama, melihat diri pada yang hidup. Jangan melihat diri pada yang mati. Apa maksud melihat diri pada yang hidup? Iaitu yang menghidupkan. Maka di sinilah, kalau kita lihat, melihat pada yang hidup. Iaitu roh, sifat yang menghidupkan. Roh, jasad. Jasad asalnya mati. Kalau dia tiupkan roh, hidup roh itu. Hiduplah jasad yang asalnya mati. Lalu datangnya perbuatan. Datangnya perbuatan. Perbuatan itu dinamakan akhlak, gabungan perbuatan-perbuatan. Baik, soal. Di manakah sandaran perbuatan itu datang sebenarnya? Adakah tiba-tiba ada? Tidak, tuan-tuan. Dia ada yang empunya kepada perbuatan. Yang mana dengan perbuatan itu menggambarkan tanda kepada yang menjadikan. Sepatutnya. Maka perbuatan ini, itulah sepatutnya mesti didasari dengan perbuatan yang baik. Itulah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Maka jiwa dan seluruh penyempurnaannya inilah yang kita nak serap dan hayati.
Penyempurnaan apa yang ada dalam hati kita ni tuan-tuan? Kita sempurna dengan manusia? Ni yang banyak kadang-kadang saya jadikan tamsil contoh cerita tentang kehidupan ni. Sebab ada orang, dia faham sempurnanya dia itu dengan pasangannya. Kamu jemaah, kamu menyempurnakan hidup aku, katanya. Abang Leman pun buat statement. Tanpa kamu jemaah, hidup aku tak lengkap. Kamu benar-benar menyempurnakan hidupku. Tu dia. Dia pergi sempurna hidup itu dengan benda, tuan. Wallahi, benda tidak akan melengkapkan hidup kita. Habis itu yang sempurna yang mana? Rujuk Al-Quran, rujuk kebenaran. Allah kata, surah Asy-Syams ayat 7. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Maka, kalau kita lihat kembali, dalam surah Al-Alaq ayat 3, tuan-tuan. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Tengok pada diri ini, tuan-tuan. Bacalah kemuliaan Allah yang ada pada diri kita. Kemuliaan Allah yang ada pada diri, Ustaz? Ya. Pada diri manusia yang bernama manusia ini, yang mana digelarkan sebagai khalifah. Apa dia khalifah? Pengganti, pemimpin. Apa yang nak dipimpin? Itulah segala suruhannya. Suruhan siapa? Allah. Allah suruh apa? Allah suruh kita menyatakan kebesarannya. Wa rabbaka fakabbir. Dalamnya itu surah Mudassir ayat 3, tuan-tuan. Maka datanglah sujud. Itulah sujud. Sujud kepada Allah yang menjadikan kita dan segala sifat kesempurnaannya ada pada diri kita. Lalu episod kehidupan kita ni sebenarnya adalah berbicara soal dia, yakni Allah. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan belajar dengan orang yang tiada termasuk di dalam namanya Allah suruh ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nampak tidak? Allah suruh ikut Nabi. Baik, bila kata ikut Nabi, itulah kembali kepada akhlakul karimah. Maka kalau kita kaji pula, kita kaitkan dengan kitab Tazkiyatun Nafs. Karangan Dr. Said Hawa, rahimahullah ta'ala, mengatakan bahawa takhalluk berakhlak. Bila kata ikut Nabi, dinamakan takhalluk. Nabi ini berakhlak. Yang kita nampak akhlak apa? Ni pun kena belajar. Tengok betul-betul ni, tuan-tuan, sedang jemaah yang Allah Ta'ala. Jangan duk salah nampak ni. Sebab kita duk nampak Nabi, tapi kita nampak diri kita. Tak nampak lebih sepatutnya yang utama. Apa maksudnya gini? Saya mudahkan dia. Kita duk belajar dengan Nabi perbuatan, tapi kita nak nampak diri kita. Apa dia? Ustaz, saya nak suami saya lembut. Saya nak suami saya ni loving, caring. Saya nak suami saya ni, ialah Rasulullah kan, Ustaz kan manja dengan si isteri. Yalah. Dan lagi, apa kamu nampak? Yalah, saya naklah keluarga saya. Saya naklah Ustaz lembut-lembut tu, saya naklah. Kamu nampak tak apa sebenarnya Nabi bawa? Nabi nak lembut lah, naklah. Nampak diri dia. Naklah, saya naklah sifat tu. Tapi kamu nampak tak sebenarnya Nabi bawa apa sebenarnya? Nabi takhalluk bil akhlakillah. Nabi menjemakan atau menyatakan sifat kekuasaan Allah. Oh, Nabi nak sampaikan tanda-tanda kuasa Allah ya Ustaz? Ya. Maka belajar dulu nak menyatakan kasih sayang. Bukan tiba-tiba nak jadi sayang macam itu. Faham tuan-tuan? Jelas? Ini belum apa-apa lagi nak loving, caring. Dalam sekali tak belajar dengan Nabi. Belajar dengan Romeo and Juliet. Belajar dengan bunga. Belajar dengan bagi kata-kata I love you. Belajar dengan pegang-pegang. Belajar dengan belai-belai. Ini yang saya terpaksa masukkan cerita bab rumah tangga. Sebab dia ada kaitan. Patutnya nampak Nabi, nampak Allah. Sebab Nabi bawa Allah. Nabi bawa menyatakan nama Allah. Bila kita tak ikut Nabi, mulalah kita divert ke lain. Tak kena dengan cara ni kita belajar dengan cara yang terbuka lah, yang terbuka. Belajar kasih sayang dengan siapa? Dengan TV. Dengan sinetron. Ini tak termasuk dengan Asmaul Husna ni, tak kena. Belajar bagaimana menyayangi ni Ustaz, dia dari mana datang menyayangi ni? Dia kena macam tu.
Dia tak ada tiba-tiba je ada, tuan-tuan. Dia tak ada tiba-tiba saya nak suami yang penyayang. Dia tak ada tiba-tiba macam tu. Saya nak isteri yang penyayang. Ada satu tu bagi tip pula. Kita nak isteri kita ni berubah. Kita kena ubah mindset kita dulu. Mindset kita kena pandang dulu. Apa saja kebaikan yang ada pada isteri. Betul lah. Macam mana nak buat itu? Macam mana? Sebab itu hari ni orang cuma nak instant, nak cepat. Dia tahu-tahu je nak suami Mr. Perfect. Isteri Mrs. Perfect. Dia tak tahu nanti apa maksud sujud. Macam mana boleh dapat sifat itu? Ni tuan-tuan. Bila dia tak kembalikan kepada punca datangnya apa yang dia nak tadi, tuan-tuan. Apa dia nak? Hidup ni manusia nak sifat kan? Nak kasih sayang kan? Belajar dengan Nabi. Nabi bawa apa? Belajar dengan Nabi. Nabi bawa takhalluq bil akhlaqillah. Nabi menterjemahkan, dia panggil apa? Satu sifat perbuatan kesempurnaan. Suruh kita minta dekat Allah. Nabi ni membawa tentang Allah. Ni yang kita kena belajar. Maka dia katakan di sini, saya ambil satu petikan daripada kitab Tazkiyatun Nafs ini. Tidak dikatakan dia telah benar-benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal takhalluq. Jadi nakkan, kan kita semua nakkan kasih sayang kan. Kecuali dengan banyak berzikir sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Banyak berzikir. Nampak tidak? Yang mana surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman yang bermaksud demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan hari akhirat. Serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Dan kata Dr. Said Awar rahimahullah, barang siapa yang tidak banyak melakukan zikir, maka antara ia dan peningkatan diri terdapat bangunan ataupun banyak penghalang-penghalang. Maknanya, kalau anda hari ini tidak melihat diri itu dengan zikrullah, maka tembok-tembok dipanggil irtiqa, ada barrier, penghalang-penghalang yang akan menyatakan apa sifat yang sebenarnya itu datang dari mana. Itu maksud dia. Ini kena jelas tuan-tuan. Maka di sini, maka datanglah sifat yang membawa kita untuk mengenal apa dia tentang bila kata Nabi SAW itu takhalluq bil akhlaqillah, maka bila kita sebut tentang Nabi, maka pastinya Allah bersama Nabi. Itu dia. Maka apa ada sifat pada Nabi, itu terjemahan kekuasaan Allah. Sifat-sifat kekuasaan Allah. Jelas. Sebab ada orang, dia ambil kemudian dia tak nak ikut Allah. Dia mungkin ambil sifat yang Nabi tunjuk, contoh, kasih sayang. Tapi dia tak belajar bagaimana dapat kasih sayang. Dia tahu nak sayang je. Nak suami romantik macam Nabi. Kholas, itu je dia ambil. Kemudian romantik macam mana? Yalah Nabi bergurau-gurau Aisyah radhiyallahu anha minum satu gelas cawan di tempat yang sama. Nak macam tu lah bang. Dia terus. Sedangkan sifat itu menyatakan Allah. Jadi mau tidak mau kita kena belajarlah sifat Allah. Asma'ullah, Asma'ulillah, Asma'ul Husna. Jelas? Jelaslah tuan-tuan. Mana tak jelasnya? Maknanya selama hari ini kita hanya belajar nakkan makhluk, benda. Malah kita boleh tinggalkan Nabi tuan-tuan tanpa sedar. Malah tak keterlaluan saya katakan kita mempergunakan Nabi saja untuk diri kita. Nak macam Nabi tapi dia sendiri tidak faham bagaimana nak menyatakan kuasa Allah. Dia hanya nak menyatakan diri saja. Tengok diri, nampak perbuatan, nampak perkara-perkara yang diinginkan tadi. Bukannya nampak kuasa Allah. Tidak. Ini hati-hati tuan-tuan. Sebab itu bila kita bawa kembali pengajian ini tuan-tuan, kita buat kajian, maka kita akan faham bagaimana datangnya sifat itu. Kita jelas. Segala sifat-sifat yang zahir pada diri ini, terutama sifat-sifat yang baik tuan-tuan, itu adalah menyatakan kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baik. Atau arti kata lain mudahnya, kita menyatakan bahawa tentang belajar. Ini kata sifat ni. Bila kata melihat, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan Allah yang maha mulia. Dalil, surah Al-Alaq ayat 3. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya, menjelaskan diri ini mesti dengan ilmu yang bersandarkan kepada Allah. Artinya, yakni kebenaran lah. Nabi bawa. Itu dia, tuan-tuan. Jadi maknanya, kalau kita lihat ni tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Sebab itu, bila sebut tentang amal, perbuatan, maka datanglah perbincangan tentang ikhlas. Apa perbuatan yang nak buat lepas pada ni tuan-tuan? Dia kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? Itu hanya Allah. Hanya Allah. Untuk Allah, hanya Allah, kepada Allah, dari Allah. Clear. Sebab apa? Contoh. Bila sebut menyayangi, bukan minta disayangi. Oleh siapa? Abang Leman. Tidak, tuan-tuan. Menyayangi itu dari Allah. Allah bagi modal pada kita. Sepatutnya bila lihat pada diri ada sifat kasih sayang itu, perkara pertama yang kena buat itu, kena jelas ini dari Allah. Kemudian, ingat Rasulullah SAW sepatutnya. Sebab ini bukan sifat yang hanya pada diri aku. Ini ada pada Rasulullah SAW, sifat kasih sayang. Bukan sifat aku. Dia tak ada aku sayang. Dia tak ada aku sayang. Dia sepatutnya Allah sayang, lalu terjemahkan dengan sayang Nabi, lalu kita ikut Nabi. Dia kena macam tu. Dia punya susu jalurnya macam tu, tuan-tuan. Nampak tidak? Allah sayang, betul tak? Only one. Sayang je, satu. Esa, tunggal. Allah. Dia tak dua, tak tiga, tak ada. Allah. Kemudian Allah terjemahkan pada siapa? Nabi SAW. Allah tiup. Allah sampaikan pada Nabi SAW. Dan Nabi bawa sifat kasih sayang. Lalu kita tiru Nabi. Ikut Nabi. Ikut Nabi dengan sifat kasih sayangnya itu. Itu maksud dia. Bagaimana dia katakan ikut Nabi? Membenarkan. Sebab Nabi, bila kata ikut Nabi, kita benarkan. Sebab sifat Nabi sidik, itu benar. Kemudian amanah. Dah benar, amanah. Menyatakan kasih sayang ini adalah dari Allah dan menyatakan kesempurnaan. Yang sempurna hanya Nabi, bukan aku. Maknanya, dia kata lain, menafikan. Menafikan diri, tuan-tuan. Nampak tidak? Di sinilah saya nak kaitkan juga dengan pengajian, perbincangan kita semalam. Apa dia? Tak tahu malu. Tak tahu malu tu apa? Dahlah Allah punya kasih sayang. Nabi pula yang bawa. Lalas nama kita yang dapat. Abang yang sayang. Patutnya Nabi yang sayang. Ni dah abang yang sayang. Aku yang sayang. Jemaah yang sayang. Patut Nabi yang sayang. Allah yang sayang. Nampak tidak, tuan-tuan? Ni nama tak tahu malu. Lepas tu nampak kasih sayang ni, dia tak nak terjemahkan, dia tak definasikan sayang itu dengan makna yang mengikut sifat Nabi dan makna yang datang dari Allah. Dia definasikan sayang itu dengan perbuatan terus. Apa dia? Sayang ini, ya mestilah kita, pertama kita kena selalu dengan isteri kita, kita kena pandang isteri kita itu, dia mula nampakkan isteri suami, mana Allah, mana Rasul. Ini yang katanya tak tahu malu. Sifat bukan sifat kita, bukan dari kita, bukan untuk kita. Nah, Allah bagikan Nabi, tuan-tuan. Untuk Nabi SAW. Kita ni numpang je. Tempiah-tempiah dia kita ambil nah. Ni kita mengaku Allah tak tahu malu, tuan-tuan. Tak ada. Sebab tu dalam sejarah sifat pengajian ni, tuan-tuan, sifat apa? Kembali pada Asmaul Husna, ya. Tak ada mengaku aku sayang. Tak ada mengaku aku kaya. Tak ada mengaku aku kuat. Tak ada, tuan-tuan.
Tapi kerana fitnah. Apa maksud fitnah? Berlakunya campur aduk. Kat mana campur aduk berlaku? Di saat dia mula melihat sifat-sifat yang dia lihat depan mata ini dengan nafsu. Apa maksud nafsu? Dia tengok dengan keadaan. Bila dia tengok keadaan, apa dia? Keadaan, contoh, isteri. Dia tengok keadaan isteri. Oh, isteri ni kurang kasih sayang ni. Dia kaji. Oh, isteri ni kurang kasih sayang. Jadi apa nak bagi ni? Lepas tu dia belajar pula dengan keadaan juga. Dia belajar dengan apa lagi? Dengan kebendaan. Dia belajar dengan apa lagi? Dengan perasaan. Sibuk mencari manusia-manusia yang menunjukkan performan cinta. Ada seorang bagi bunga, ada seorang bagi sekarang buat apa surprise. Diorang tengah viral bagi surprise emas dekat bini. Terkejut-terkejut tengok buka-buka nampak emas. Oh, ni sayang bini sayang ni. Ada seorang tu pula dia kata ayat-ayat yang bagus-bagus. Ni sayang. Nampak tidak? Yang si suami belajar dengan kaedah-kaedah itu, yang si isteri mendambakan kaedah-kaedah itu. Di mana Allah dan Rasul? Di mana sifat itu yang tidak dikembalikan kepada empunya? Allahu Akbar. Inilah kehancuran, tuan-tuan. Apabila kita letakkan sifat pada tempat yang salah. Sayang itu pada makhluk. Patut sayang itu pada Allah, pada Rasulullah SAW. Sebab itu yang sayang ni Nabi sayang kita. Nabi sayang kita. Nabi sayang dengan apa Ustaz? Dengan Allah. Sifat sayang Nabi itu yang ada pada Nabi itu adalah dari Allah. Sempurnanya kasih sayang Nabi mendoakan umatnya masuk syurga. Sayangnya Nabi, tuan-tuan. Kita ni belajar sayang ni takut hilang. Sayang kita takut hilang kat dunia. Tak kisahlah syurga-syurga ni, tak apalah. Yang penting nampak depan mata, yang penting tak dikongsikan, yang penting dia tak mengajuk, yang penting dia tak ini. Nampak tidak, tuan-tuan? Beza tak sayang yang sebenar dengan yang batil? Sayang Nabi SAW, tuan-tuan. Yang mana Nabi SAW bermunajat kepada Allah, memastikan, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memastikan kita semua masuk syurga. Kita ada buat begitu, tuan-tuan. Ada kita pastikan isteri kita masuk syurga. Ada kita pastikan suami kita tu ke syurga. Lagi cakap lagi ada. Abang ni, jangan abang nak tambah-tambah abang. Sengit kang. Dia lagi nak masuk laki dia dalam neraka. Bangga pula tu. Abang tak mampu sudah lah bang, katanya. Yang sekarang pun tak mampu. Dia lagi nak buat kawan tu ke neraka. Yang si suami pun sama. Asyik sikit neraka. Derhaka. Itu je reti. Nampak tidak? Yang lain tak reti. Sebab apa? Nampak di sini. Patutnya nampakkan kasih sayang. Jagi saya tulis ni. Sementara tadi pen tengah cas dah. Lupa nak cas. Dah okey kot. Try sikit. Alhamdulillah. Okey. Jadi sebenarnya mahmulkan Allah SWT. Sebab itu bermulanya diri. Okey. Apa boleh tulis? Bermula diri itu dengan sifat, tuan-tuan. Sifat ini mesti dengan Nabi. Ni kata ikut Nabi ni, tuan-tuan. Nabi yakni Nabi Muhammad SAW itu dengan Allah. Jelas? Maka sifat mulia diri ni, diri kita ni, tuan, yang tak tahu malu ni, diri yang tak tahu malu ni, sifat Allah. Apa sifat? Rahman. Rahman Rahim. Kita ambil Rahman Rahim contoh. Lalu sifat Allah ini, tuan-tuan, sifat Allah, nama Allah sifat dia, nama dan sifat itu digabung sekali sebenarnya. Lalu diberikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menyatakan sifat Allah SWT. Lalu diterjemahkan pada diri sepatutnya. Lalu diri yang tak sedar diri ni, yang tak tahu malu ni, dia dapat perasaan itu, dia dapat sifat itu, mengaku. Lupa Nabi, tak ikut Nabi. Ini yang berlaku. Lalu sifat sayang itu sepatutnya pada diri. Sayang itu, bila kata ikut Nabi, dia kena menyayangi. Kalau betul kita ikut Nabi, kita kena menyayangi. Apatah lagi opponent kita. Menyayangi isteri kita without any condition.
Tanpa syarat, tuan-tuan. Nabi SAW tak letak syarat pun kat kita. Kita je yang tak nak, illa aba. Nabi kata, semua umatku masuk syurga, kecuali yang tak nak. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Sayang menyayangi. Dia tak ada istilah aku sayang. Kena dekat diri yang tak sedar diri ni, yang tak nampak Allah ni, dia sayang ni, bubuh kat diri, dia letak aku sayang. Aku terus, tuan-tuan. Menyayangi ni tak ada. Tak ada perbincangan menyayangi. Dia kata aku sayang. Bila aku sayang, mula berebut tu. Tu datang berebut tu. Ni sayang aku punya. Kau jangan kacau, aku punya. Jangan kacau. Lalu tak ada menyayangi. Yang dia reti meminta. Kalau abang sayang saya, abang kena macam ni. Buat syarat. Buat syarat-syarat yang tak ada wujud pun dalam syariat sebenarnya. Syarat mesti bagi duit, syarat mesti bagi rumah, syarat mesti bagi kereta sekian-sekian, syarat mesti setia pada yang satu, syarat-syarat benda kena ada setiap masa bersama, sentiasa berada di sisi, syaratnya kena bercakap benda-benda I love you setiap hari. Ada ke tuan-tuan syarat tu wujud sebenarnya? Cinta tanpa perlu syarat, cinta tanpa perlu ada bukti sebenarnya. Kerana cinta, sayang ada sebelum adanya syarat tadi. Cinta dan sayang ada sebelum adanya makhluk, tuan-tuan. Bagaimana kita boleh menyatakan mestikan ada bukti baru cinta? Allahu Akbar. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sayang Nabi, Nabi sayang, menyayangi. Nabi menyayangi kita, tuan-tuan. 100%. Kita tak jumpa Nabi SAW. Kita tak jarang sebut pasal Nabi. Tapi Nabi sayang kita, tahu tak, tuan-tuan? Kita je tak sayang Nabi. Sebab apa? Sibuk sayang benda-benda yang tak menyayangi kita tadi. Sibuk aku sayang. Dalil mana mengatakan aku sayang? Tak ada, tuan-tuan. Menyayangi ada dalam hadis. Menyayangi ada dalam hadis. Aku sayang tak ada, tuan-tuan. Tak jumpa. Allahu Akbar. Ini yang berlaku. Apabila berlakunya kebatilan ini. Allahumma salli ala Muhammad. Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Itu ada. Itu ada. Berbicara Nabi bagi satu peringatan. Sesiapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Itu ada, tuan-tuan. Tapi mencari tentang perbahasan aku sayang, tak ada lah pula. Saya cuba juga cari, tak ada pula. Tak ada, tuan-tuan. Wallahualam, saya cari tak jumpa. Ini pengajian mana ni? Pengajian sangkaan. Akal yang tertipu dengan keadaan. Dia begini. Diri ni, tuan-tuan. Diri ni dia ada perbuatan sepatutnya, af'al. Tugas kita adalah berbuat. Tugas kita berbuat. Itu yang dinamakan amal. Yang jadi masalahnya, kita mengaku. Itu jadi masalah. Mengaku. Kita tak berbuat, kita mengaku. Mengaku, apa tadi? Diri yang pada sifat tadi. Ni dia mengaku sifat. Apa sifat dia? Sayang. Ilmu. Contoh, tuan-tuan, saya bagi contoh. Dan ini memang ada pada diri. Yang sifat-sifat ini wa nafsi wa ma sawwaha. Saya bagi contoh, kan? Okey, ni. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Ni jiwa, tuan-tuan. Ni rohani. Ataupun sifat. Saya letak sifat lah kat sini, ya. Diri ini, kalau sebut saja diri, af'al perbuatan, dia akan rujuk pada jasad. Terus kepada begini. Baik, sekarang ni, sifat ini yang sepatutnya membawa kepada hati. Baik, sifat ini, jiwa ini yang memegang kasih sayang. Kita dimuliakan, nampak, diraikan, mendapat satu penghargaan. Sebab jiwa lah, ada ilmu, ada sayang, ada kuat. Semua ni ada, tuan-tuan. Tapi sebenarnya, kita
menyatakan, kita kena menzahirkan kasih sayang. Bukan mengaku sayang. Maknanya di sini menyayangi. Di sini. Kemudian di jiwa menyedari bahawa sayang itu adalah untuk diterjemahkan, bukan untuk memiliki. Sekarang ni tidak, kita mengaku. Ni jadi masalah ni. Kita nak betulkan diri kita, tapi kita masih berharap kepada makhluk. Takkan berubah, tuan-tuan. Takkan jadi. Sebab itu, bagaimana seseorang itu, yang mana asalnya dirinya kosong, tuan-tuan, maka ditiupkan roh. Ini perbahasan dia. Ditiupkan roh itu masuk dalam diri kita. Lalu terjemahlah dia sifat. Sifat ini tidak akan nampak selagi tidak berbuat. Maka dia zahirkanlah, dinamakan perbuatan. Dipanggil af'al. Maka dia berbuat, tuan-tuan. Sebab berbuat ini, dia sepatutnya nak menyatakan sifat tadi. Tapi disebabkan dia berbuat tanpa ada ilmu, tak ada ilmu, dan dia berbuat itu dengan nafsu. Baik, sifat yang dia ada tadi, yang Allah tiupkan pada dia ini, yang mana katalah saya ambil ilmu, yang ni biasa kita pakai, sifat ilmu, dia boleh ada ilmu. Sifat sayang, dia boleh ada sayang. Sifat kuat, dia boleh, saya kuat beramal. Maka, kuat, ilmu, sayang tak nampak kan? Tak nampak lah. Bila nampak? Bila dia berbuat. Baik, bila berbuat, tuan-tuan, yang jadi masalahnya nafsu kontrol sifat. Maka keluarlah perbuatan aku berilmu. Aku sayang. Aku kaya. Yang ni yang jadi tak tahu malu ni. Yang ni tak tahu malu ni. Sebab bila dia tak ada ilmu, sifat yang ada, sebab apa dia mengaku? Sebab dia buat. Dia buat kan, tuan-tuan? Perbuatan dia, siapa lagi? Saya lah. Sedangkan, kita bukan kena mengaku, kita kena berbuat saja. Lalu sepatutnya, kita, kalau aku berilmu, maksud kita kena, apa sifat dia? Kena belajar lah, menuntut ilmu. Menuntut saja. Pergilah menuntut ilmu. Belum tentu kamu ada ilmu yang sempurna. Menuntut je lah. Menuntut ilmu. Menuntut. Apa sifat dia? Belajar. Alamal insana ma lam ya'lam. Aku menyayangi. Kalau kaya ni, tuan-tuan, apa kaya ni? Sedekah lah. Infak. Sedekah. Wakaf. Tanpa perlu sebut. Tanpa perlu kaitkan pun dengan aku tu. Ini perbuatan-perbuatan yang sepatutnya hadir pada diri seorang hamba yang kenal Allah. Jadi bila dia tak ada faham perkara ini, dia mula nak, itu kata kita bincangkan balik, dia mula dia nak memiliki tu. Sekarang ni kita tahu Allah punya. Kita sebut ni semua Allah yang punya. Mana milik kita, tapi kita mengaku, pada sama kita mengaku. Itu salah. Kita berharap orang hargai dengan ilmu kita, sehingga kita orang panggil kita orang berilmu, supaya kita nak suami nampak kita menyayangi. Kita nak orang nampak kita tanda bagi harta dan orang nampak kita kaya, contoh. Ini maksudnya sifat salah tempat. Ini yang tidak ada akal ni. Kalau ada orang ada akal, dia akan berfikir, tuan-tuan. Orang akal dia berfikir. Contoh, bila ada akal, dia akan berfikir. Dengan apa? Berzikir. Sebelum ni kita tak berfikir dan berzikir. Contoh, kaya. Kita sebut je kaya. Tapi kita tak berfikir pun kaya tu apa. Pernah fikir? Tak fikir. Kita nampak kaya saja, kita letak pada harta. Kaya je harta. Kita tak pernah memikirkan pun. Okey, apa lagi? Sayang saja.
Kita letak pada suami, isteri, setia. Ni. Kita fikir, bukan fikir, sebut saja, sayang saja. Kita nampak apa? Perbuatan. Apa? Romantik. Nampak tidak? Kita tak pernah berfikir, sayang. Oh, romantik. Oh, tu sayang. Bila sebut dia suami isteri, oh, tu sayang. Bila sebut kaya harta, tu kaya. Allahu Akbar. Kita tidak berfikir dan berzikir. Sepatutnya, akal direnung dengan sifat. Kita bermula semua dengan sifat ini. Lalu sifat ini sepatutnya mengembalikan kepada fikiran dan berzikir sayang ini. Sebab tu Allah kata, kembalikan balik sifat itu. Bila kaya, Allah. Sebut kaya, bukan harta, nafikan. Sayang, bukan suami isteri itu suami isteri. Sebab ada suami isteri yang hara. Tak ada sayang menyayanginya. Dia campak isteri macam tu je. Itu sayang apa namanya? Ataupun dia nampak loving, dia biarkan isteri dia ke lembah neraka. Sayang apa? Dia biarkan isteri syirik. Sayang apa macam tu? Dia biarkan isteri sifat keakuan. Itu bukan sayang. Kalau ikut sayang Nabi. Nabi ciri sayang, pastikan dia tidak melakukan benda yang Allah murka. Itu sayang. Itu definisi sayang. Bukan biar je isteri buat apa yang dia nak, buat suka-suka. Biarkan anak buat apa yang nak, buat suka-suka. Harta buat kok suka. Jangan. Definisi kena betul. Itu bukan sayang. Bukan duk lemah lembut, lentuk-lentuk dengan Allah Akbar. Ini, tuan-tuan. Perjuangan ini. Nak betulkan akal. Ini betul-betulkan mindset. Ini nama nak mind setting balik. Nak setting balik. Yang mana, yang mulia pada diri ni, yang asal memang sifat tu ada pada diri kita ni, tuan-tuan. Kaya ada pada diri, sayang ada pada diri, ilmu ada pada diri, kuat ada pada diri. Jadi kita kena pastikan jangan bagi sifat itu pada benda. Ini kita kena buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yes. Kita ambil benda ni take for granted. Ambil kesempatan, ambil culas kita. Betul. Ini namanya kita yang menjerumuskan diri dalam kelalaian. Kita anggap ambil mudah. Puan Syarina MJ. Betul tidak? Ambil mudah. Biasa sikap kita ambil mudah. Kita ambil mudah. Kita nak tenang tapi senang-senang. Kita ingat dah sebut sayang tu, ya, ni semua Allah punya. Dia mudah-mudah, dia tak nak kaji. Sedangkan Allah suruh kita berfikir, berzikir, yatafakkarun. Tentang apa yang berfikir ni, Ustaz? Fikirlah tentang sifat aku tu. Tengok tanda-tanda pada keluarga, tengok pada alam, tengok, kaji. Oh, berkaji, Ustaz. Kaji. Barulah ada dia panggil brilliant sikit. Barulah bercambah fikiran tu. Ni dah berpusing-pusing kat situ juga. Perkara yang sama. Baik, sebab itu kalau kita kaitkan balik pada kehidupan, baru kita nampak, sebab itu berlakunya kehancuran. Sebab apa? Sebab manusia tidak berfikir. Sebab tu Allah ulang dia, apa kamu tak berfikir? Tak berfikir yang kaya ni bukan harta sebenarnya. Kamu tak fikir ke? Kamu tak pernah fikir ke harta itu bukan kaya? Kamu tak pernah buat kajian ke? Kamu tak pernah fikir ke sayang itu bukan suami isteri? Kamu tak pernah fikir ke? Kamu tak pernah fikir ke sayang itu sebenarnya bukan pada anak-anak, bukan pada benda? Yang kamu nampak sayang tu pada manusia. Kamu tak pernah buat kajian, tak fikir? Tu malaikat. Tak pernah ikut pengajian hakikat kehidupan ke? Tak duduk pengajian di Sanul Haq duduk, tak pernah? Kan kena-kena. Tu dia. Bila kita berfikir, iyalah Ustaz. Kita datangkan hujah. Kenapa Ustaz cakap sayang tu bukan pada suami isteri? Ada je tu bergaduh hari-hari tu. Itu bukan sayang tu. Ada pula duk cakap gaduh itulah sayang katanya. Sudah. Nampak? Kalau kata sayang bukan pada mak, bukan pada anak. Bukti ada. Berapa ramai kes mak bunuh anak? Ada. Sayang suami isteri.
Ada suami bunuh isteri? Banyak. Ini baru cerita keadaan. Kita ada hujah. Kemudian cara nak betulkan balik, dapatkan kasih sayang tu balik, tuan-tuan. Suami, dapatkan kasih sayang tu dari Allah. Cara mana? Ini kita akan sambung pengajian lusa. Nak dapatkan sifat tu. Nak angkat kemuliaan itu, tuan-tuan. Mulia pada sifat, tapi sifat bukan pada perbuatan semata-mata. Sebab perbuatan itu akan berubah dengan dosa dan noda. Dia ada kaedah memohon itu. Bila dapat kasih sayang, baru boleh menyayangi. Sekarang ni isunya tak dapat kasih sayang. Tu yang kena belajar dengan kegagalan tu. Tu apa roh tu ganja kan, gaduh manja, pun ganja. Mabuk, langgar tiang, tumbang. Lepas tu bangkit. Mana ada bangkit-bangkit, tumbang jatuh terus. Sedar. Dia tak ada nak kata nak belajar daripada keretakan, kehancuran. Tak ada. Sendiri yang buat salah. Sendiri kena tanggung kesalahan itu. Tanggung hukuman itu. Setiap kesalahan, setiap kesilapan, pasti ada kesan sampingan. Defect. Dia kena ada damage is done. Setiap perkara kesalahan yang kita lakukan kerana kejahilan, pasti ada kesan side effect dia. Itu adalah hukuman. Itu kesedaran. Bukan belajar. Belajar sekarang. Ni sekarang belajar. Belajar ya. Belajar balik. Sayang bukan pada Cik Abang, Abang Leman. Bukan. Sayang pada Allah. Kalau kamu tak dapat kasih sayang itu, kamu tak mampu menyayangi Abang Leman. Jangan mimpilah. Jangan mimpilah. Buatlah macam mana. Abang Leman pun belajar. Sayang itu, mulia itu dengan mana? Dengan sayang. Tapi sayang dengan mana? Dengan Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi tak dapat kasih sayang itu, kamu tak akan menyayangi, mampu menyayangi si jemah. Jemah tak mampu, jejah tak mampu, temah tak mampu. Itu baru tak mampu. Bukan kata 4, seorang pun tak mampu nak menyayangi. Merapu je lebih nanti. Tak maaf cakap. Dalam bab sifat ni saya tak boleh nak kata berselindung lagi dah. Sebab saya melihat banyak kadang-kadang salah laku terjemahan bab melihat kebesaran Allah Ta'ala pada diri ini dinafikan. Ditutup, dihijab-hijabkan tuan-tuan. Dengan kisah sinetron, cerita tentang kisah manusia. Itu nak dibesar-besarkan. Sepatutnya Allah suruh warabbaka fakabir. Warabbaka fakabir. Ini kita kena tegas dalam bab ni. Dalam bab ini tuan-tuan, kita kena perbetulkan balik. Ini betul mind setting. Kita nak reset balik. Kita nak perbetulkan balik. Jadi setiap kesilapan ada kesan dia, tanggunglah. Betul tu Puan Yati. Tanggung. Bukan. Puan Rina Zahari. Jangan cari. Jenab. Jenab ada juga. Joyah je jangan. Puan Ahmad. Sebab tu kemampuan itu sebenarnya tiada daya. Orang kata tak mampu, kamu tak mampu nak sayang-sayang ni. Memang bukan kata seorang, bukan kata 4, seorang pun tak mampu. Letakkan balik sifat pada tempatnya. Tak mau ke Abang Leman Ustaz. Ni kena faham pula. Jangan pula kata sayang tak ada pada Abang Leman, dia buang ni Abang Leman tu. Itu nama tak ngaji. Patutnya kalau betul anda menyayangi, ada sifat kasih sayang, mesti sayang Abang Leman sungguh-sungguh. Kalau betul kamu ada sifat kasih sayang, mesti sayang jemah, jijah, temah, jenab sungguh-sungguh. Sebut semua. Tu dia. Tapi bila tak ada ni tuan-tuan, buatlah macam mana pun. Pergilah sana sini. Bagilah apa pun. Cakaplah berguni-guni pun. Pujilah. Takkan jadi tuan-tuan. Sebab tu ada setengah ni diajak untuk memuji isteri. Bukan membimbing isteri. Banyak mengampu isteri. Mengampu isteri, memuji isteri. Kan? Bagi jaminan-jaminan kebendaan. Kata-kata yang meyakinkan perasaan. Janji-janji abang tak cari. Ya, janji-janji kamu je lah. Nampak kalang-kalang batin. Dia tak membimbing. Bimbing ni mesti menunjuk jalan kepada kebenaran. Ini kena. Means kalau tak ada Baleman pun tak mengapa. Ya, ada Allah lah. Bila ada Allah, jangan menafikan pula. Bukan tak mengapa tu, aku tak kisah orang lain ada ke tak ada. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Itu sombong. Orang yang ada Allah, dia tak sombong. Dia tak ada kata, aku tak perlu kau orang lain. Jangan. Hati-hati. Ni antara dua ni.
Sebab tu nanti kita sambung pengajian kita pada siri akan datang. Bagaimana kita nak dah faham tentang diri ni, mulia pada sifat. Sifat itu pada Allah, bukan pada kita dan bukan pada perbuatan kita. Tapi pada Allah, pada Rasulullah SAW, kemudian kita ikut kaedah yang sebenar. Kemudian kita akan faham bagaimana cara untuk menterjemahkan dia. Cara menterjemahkan ini bukan kata kita buat ikut suka kita. Macam tadi lah. Kau suka lah. Kau suka lah. Aku tak ada baliman pun tak apa. Aku tak ada baliman pun tak apa. Aku tak ada jemaah pun tak apa. Itu sombong. Manusia tidak ada, orang yang ada menyayangi, dia tak ada sifat, dia tak ada cakap kata-kata begitu. Dia akan menterjemahkan. Kalau dia tak ada, maknanya dia ada sifat menyayangi kepada segala hamba-hambanya. Yang ini orang-orang yang Allah suruh dia sayangi. Dia mesti. Maknanya, kata kunci dia, kemuliaan itu datang pada diri dia dengan sifat itu, dia bersedia untuk menterjemahkan sifat itu dengan sempurna dan dengan penuh ikhlas. Ini kita nak kaji, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mahu Allah perlu abang leman. Tu faham, tahu tak apa, benar tu, ya. Baik, jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. Jadi maknanya, kata kunci kita pada malam ni, khair, kita nak faham, bermula kita itu mulia dengan sifat-sifat itu dengan Rasulullah SAW, dengan Allah SWT. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Tengok dengan kemuliaan. Baik, sifat-sifat yang ada pada diri kita ni yang sempurna, mahmudah. Sifat-sifat yang sempurna itu seperti sayang, yang baik-baik, yang membawa kepada rujuk kepada Asma'ul Husna, itu mesti ada panduan di dalam pelaksanaan dia. Dan dia bukan sekadar kita meletakkan pada benda, tidak boleh. Maksud tidak boleh, jangan sesekali kita salah letak sifat itu. Jadi maknanya, bila kita ada sifat yang telah dipandukan oleh Al-Quran, dipandukan oleh Rasulullah SAW, contoh menyayangi tadi. Bila kita menyayangi, tuan-tuan, sifat ni datang dengan melalui jalan Rasulullah SAW. Maka sifat itu kita nyatakan. Maka datanglah pada maslahah dunia. Jadi, kasih sayang itu menyatakan dia pada keluarga. Maka keluarga jadi keperluan. Menyatakan dia pada apa lagi? Pasangan, keperluan. Maka makam dunia ini hanya keperluan untuk menyatakan sifat itu. Soal, selagi mana belum ada sifat itu, maka dia akan bertukar. Apa dia? Dunia tadi, dia jadi kemahuan. Mahukan suami. Sebab apa? Nakkan kasih sayang. Salah. Mahukan duit. Sebab apa? Nakkan kaya. Salah. Mahukan apa? Mahukan dunia. Nakkan puas. Sepatutnya, kita ada kasih sayang. Kita perlukan suami nak menyatakan. Tak ada? Okey. Takdir. Tak semua orang Allah takdirkan ada. Kita nak menyatakan kaya dengan adanya harta. Kalau tak ada harta, tetap kaya. Dengan apa? Dengan kita beramal. Dengan beramal, bersedekah, dengan kita berzikir, dengan kita melaksanakan suruhannya. Jelas? Maknanya, kita mengisi sifat itu pada diri kita. Sifat itu diisikan dan dijaga dengan baik. Jangan salah ertikan sifat itu lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, untuk memahami, faham ni bukan dengan buat banyak-banyak. Bukan sebut banyak-banyak. Jangan, kena faham. Tapi banyak kali sebut untuk kita faham. Bukan sebut banyak-banyak tapi tak faham, tak jadi juga. Basmalah, bismillah, 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 bismillah. Tapi sebut, ni kan saya pernah sentuh. Sebut Allah tapi nampak suami. Sebut nama Allah tapi nampak. Dia tak faham lah tu. Anda sebut 1,000,000 kali pun tak jadi. Sekarang ni, bila kita dah faham, contoh begini, bila dah sayang, dah tahu kan, dah sayang ni, maka buatlah banyak kali. Buatlah dengan perbuatan sayang tadi. Bukan dengan perbuatan itu menyebabkan kita sayang. Salah, itu terbalik. Maknanya apa, Puan Siti Noh? Kena duduklah pengajian sampai faham. Tak faham, tanya lagi. Tak faham, tanya lagi. Duduk lagi. Mohon, ya Allah, bagi aku faham, ya Allah. Mohon kepada Allah sifat itu. Bukan hanya meratap, merintih, ya Allah, Baliman dah tak sayang aku, ya Allah, Baliman ni macam mana ni. Itu merintih. Patutnya berharap, ya Allah, kalau tidak kerana kasih sayangmu, ya Allah, bagaimana aku nak menyayangi Abang Leman yang macam Fir'aun ni, ya Allah. Contoh. Ya Allah, macam mana, ya Allah, kalau tidak dengan pemberian kasih sayangmu, berilah kasih sayangmu, ya Allah. Baru kita minta
Ini lebih mahal daripada kita minta dunia. Kita perlukan dunia, mintalah dunia. Tapi kalau Allah tak bagi kaya ni macam mana? Bagi harta tak bagi kaya. Okey. Ada harta tapi miskin. Jiwa miskin, harta banyak, jiwa miskin. Ada abang leman, Allah tak bagi kasih sayang. Porak peranda. Ya Allah, aku nak pasangan, ya Allah, pasangan. Bagi pasangan, tak pasang-pasang. Sebab apa? Sayang tak ada. Tu namanya kena faham. Minta kasih sayang, ya Allah. Dengan kasih sayangmu, ya Allah. Aku mulakan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Tu dia. Nampak ketat lagi hati tu. Ya Allah, ketat lagi ni. Ni belum dapat lagi tu. Minta lagi, ya Allah. Bagilah kasih sayangmu, ya Allah, untuk aku menyayangi dia, ya Allah. Minta lagi sampai lapang hati tu Allah bagi. Alam nashrah laka sadrak. Tu. Lepas tu buatlah. Baik. Jadi sedang jemaah Allah Taala. Ulang tajuk ni, silakan. Ulanglah beberapa kali lagi bagus. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Minta maaf saya ambil panjang masa sikit sebab bila cerita bab akal, qalbu, cerita bab sifat, dia ada spesifik dia cerita sikit, panjang sikit tuan-tuan Minta maaf ambil masa sikit. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan perbahasan kita. Mohon kepada Allah SWT agar dibukakan tuan-tuan kefahaman. Saya hanya mampu menyampaikan saja. Selebihnya itu Allah Ta'ala yang memberikan kefahaman. Mohon Allah bagi kefahaman. Apatah lagi berbicara soal sifat dia ni. Bercakap boleh. Nak buat tu belum tentu. Mohon. Betul ke tak? Ada orang kata lelaki takkan hidup tanpa wanita. Wanita boleh hidup tanpa lelaki. Wanita hidup tanpa lelaki. Tak hidup dia nampak ya. Sama 2 kali 5 juga. Itu kalam batil. Kita tak boleh hidup tanpa Allah. Jangan bagi definisi hidup pada makhluk. Kalau lelaki tak boleh hidup tanpa wanita, tu batil. Wanita boleh hidup tanpa lelaki, tu batil. Hidup itu dengan Allah. Cuba-cuba ambil perkataan hidup, letak pada benda, tak macam hidup pun nampak. Kulu kili, kulu sini, lompat sana, melompat sini, terkejar sana, terkejar sini. Lepas tu mengeluh. Payahnya hidup ini. Hidup apa macam tu? Saya terpaksa kuat. Saya terpaksa berdikari. Jantan tak guna. Saya kena berdikari. Nampak susah je. Nampak melarat je. Sengsara je nampak. Walaupun hanya harta. Tapi bila cucuk je bab tu. Mula terkeluar sifat-sifat buruk. Buat apa? Hidup dengan Allah. Tak ada hidup dengan manusia. Manusia ni tak boleh hidup. Mati lagi ada. Dia jadi macam tu sebab mati lah tu. Sebab hidup dengan makhluk. Dengan anak pun sama. Tak ada dia hidup dengan anak dia. Perempuan boleh hidup berdikari. Itu ayat batil. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. InsyaAllah. Kita sambung pengajian kita pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Besok kita boleh bicara. Khair. Mungkin kita akan ulang balik dalam soal tuan jawab. Besok boleh kita bersoal jawab tentang tajuk ini. Sebab kita boleh kita kaitkan dengan kehidupan kita. Keadaan-keadaan yang berlaku. Kita boleh kaitkan. InsyaAllah. Khair. Alhamdulillah. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terlanjur kata, terkasar bicara. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.